Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan tokoh ekonomi Islam dalam bidang zakat, iaitu Datuk Haji Abdul Rahim bin Abu Bakar, dan Nuruddin Ibnu Ali Ar-Ramili telah diterangkan oleh kawan saya pada tutorial yang lepas. Baiklah, nama penuh beliau adalah Datuk Haji Abdul Rahim bin Abu Bakar. Beliau merupakan lepasan jurusan ekonomi Universiti Malaya dan merupakan bekas pelajar SMK Sultan Abu Bakar. Beliau ini telah bernikah dengan Datin Rosna bin Kamaruddin. Pada tahun 1966, beliau telah menjadi seorang penolong setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Seterusnya, beliau ini merupakan seorang yang bergiat aktif dalam politik, koperasi, ekonomi dan merupakan penggiat bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, betapa hebatnya beliau apabila beliau menjadi yang dipertua Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, iaitu Angkasa bermula dari Januari 2009. Beliau bukan sahaja bagus dalam sektor kerajaan, tetapi beliau juga bagus dalam sektor swasta. Apakah contoh sektor swasta tersebut? Sektor swasta adalah Koperasi Shamlin Berhad. Beliau boleh membantu koperasi itu menghadapi rugi, menghadapi hutang, menjadikan dividen dapat diperoleh. Selain itu, beliau juga adalah dari ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Sudah tentu kita pernah dengar kan? Jadinya, beliau juga merupakan adun bersera, beliau mendapat pelantikan daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Memang sangat-sangat hebat beliau ini. Pada tahun 2019, 24 September 2019, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau telah meninggal dunia pada 2019. Baik, slide yang seterusnya. Sejarah penubuhan Pusat Pungutan Zakat. Baik, yang pertama, memberi cadangan kepada MAWIP, iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk menubuhkan pusat ini kerana kurang penumpuan terhadap zakat harta berbanding zakat fitrah. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah beliau telah memberi cadangan kepada Majlis Agama Wilayah Persekutuan ini supaya benda ini ditubuhkan. Kerana ketika itu sistem zakat sangatlah lemah. Hanya ditumpukan zakat fitrah sahaja, zakat harta telah diabaikan. Jadinya, memulakan pengoperasian pada 27 Disember 1990, sistem ini menjadi sistem zakat yang berkomputer yang mantap lah. Okey, baik. Seterusnya, kecekapan sistem zakat MAWIP jadi pujian. Okey, saya teruskan dengan slide seterusnya. Dengan motonya adalah memudahkan anda berzakat selaras dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Haji Abdul Rahim sebentar tadi untuk memudahkan proses zakat, proses pengagihan zakat itu. Okey, seterusnya adalah pencapaian. Apakah pencapaian? Menurut berita harian, pencapaian yang pertama adalah Pusat Pungutan Zakat ini, PPZ ni, telah berjaya mengutip 756 juta zakat. Kemudian berkenaan dengan tarif asnaf pula, Baitul Mal telah sediakan terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu fakir, miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil Al-Gharimin Ar-Riqab dengan mu'alaf. Apa yang dimaksudkan dengan fakir? Fakir merupakan fakir dengan miskin ni kita tak boleh, kita tak boleh nak confuse. Fakir adalah, yang pertama, fakir adalah peringkat lagi rendah daripada miskin, di mana mereka tak ada kerja, tak ada hasil, langsung tak ada. Mereka mengharapkan pergantungan dengan orang lain. Miskin pula ada tapi dia cukup-cukup untuk dia. Amil pula dia melibatkan kerja, orang-orang yang melibatkan kerja dengan zakat ni. Lepas tu mu'alaf adalah orang yang memeluk Islam, riqab adalah yang hamba yang tak merdeka tu, al-gharimin orang yang dibelenggu hutang, fisabilillah pula orang yang melibatkan diri dalam usaha mempertahankan agama, Ibnu Sabil yang berada dalam musafir. Seterusnya berkaitan dengan kaunter operasi. Kaunter operasi telah dibuka. Banyak kaunter operasi telah dibuka. Pelbagai cawangan yang memudahkan proses zakat waktu yang sistematik. Waktu yang sistematik. Contohnya dekat sini adalah ada yang berada pada HQ Wisma PPZ, contoh, ada yang pada kaunter pungutan zakat, macam-macam. Jadi dia ada banyak untuk mempermudahkan lagi proses kutipan zakat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.